Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Langkah bagi menggalak serta mempercepatkan pembangunan ekonomi di kawasan kurang membangun sedang dilaksana. Ini termasuk di Sabah dan Sarawak serta kawasan sempadan negara. Beberapa strategi dan langkah berterusan dilaksanakan kerajaan termasuk membangunkan infrastruktur asas seperti jalan, air, elektrik dan internet. Selain merancangkan aktiviti ekonomi bernilai tambah seperti industri aeroangkasa, pelancongan gas asli dan sebagainya. Kalau kita lihat umpamanya RP3 RMK 12 yang diulas juga oleh saya dan juga Kementerian Ekonomi, peruntukan pembangunan yang diluluskan 31,086 bilion ringgit, 16.730 bilion bagi Sabah, 14.355 bilion ringgit bagi Sarawak. Peruntukan RP3 tahun 2023 yang diluluskan bagi Sabah adalah 5.6 bilion ringgit, manakala peruntukan Sarawak 5.7 bilion ringgit. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Keningau Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Gapari Kitingan. Sementara itu, Perdana Menteri turut memaklumkan 17 projek sempadan diluluskan bagi menggalakkan aktiviti ekonomi rentas sempadan dengan negara-negara jiran. Projek tersebut melibatkan 8 di Sabah dengan kos projek 82.2 juta ringgit dan 9 di Sarawak dengan kos projek 88.2 juta ringgit untuk dimulakan segera. Sebab itu kita bersetuju dalam mesyuarat di ASEAN bahawa Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle dan Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area itu ditingkatkan. Dan Sarawak umpamanya telah memanfaatkan dan kita luluskan iaitu penjualan tenaga dari Sarawak ke IKN, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan, Sarawak ke Sabah dan sekarang di tahap akhir persetujuan kita Sarawak ke Singapura dan ke Semenanjung. Parlimen turut meluluskan peruntukan berjumlah 1 bilion ringgit bagi pembangunan kawasan sempadan Sabah dan Sarawak bagi mempercepat pembangunan infrastruktur asas dan keselamatan seperti kompleks imigresen, kastam dan kuarantin, ICQS, pos keselamatan dan lain-lain. 8 perkara mengenai Perjanjian Malaysia 1963 MA63 telah diselesaikan setakat ini, manakala 4 tuntutan lagi masih di peringkat rundingan serta tindakan bersama Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. Ini termasuk penyerahan kuasa kawal selia elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah, pindaan Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri 1965 melibatkan dalam kurungan Akta 533, kajian semula pemberian khas bagi Negeri Sabah dan Sarawak di bawah perkara 112D dan penyediaan garis panduan khas bagi urusan penyerahan semula tanah dirizapkan. Dan juga peruntukan-peruntukan di bawah 50 juta dan untuk dikendali sepenuhnya oleh Sabah dan Sarawak, dan sekiranya ini berjalan baik tahun ini, jumlah ini akan ditingkatkan. Pengambil alihan kuasa kawal selia pembekalan elektrik Sabah selesai 3 Januari 2024. Pengambil alihan SESB selepas plan transformasi SESB selesai, jangkaan maksima sehingga 2030. Semua agensi kerajaan disaran bersiap siaga menghadapi monsun Timur Laut MTL di Pantai Timur. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, perkara itu susulan MTL kebiasaannya akan menyebabkan bencana banjir di Pantai Timur, khususnya Kelantan. Kalau berlakunya banjir, di mana pusat pemindahan, apakah bantuan yang perlu disediakan, termasuklah kemudahan pengangkutan untuk mengangkat orang, memindahkan orang daripada tempat banjir ke pusat pemindahan, makanan mereka dan semua logistik itu perlu disiapsiagakan. Dan ini memerlukan kerjasama ataupun sinergi yang melibatkan keseluruhan agensi kerajaan kita. Beliau ditemui media selepas merasmikan mesyuarat ketua-ketua jabatan dan agensi Persekutuan Negeri Kelantan di Kota Baru.
Usaha memperluas penanaman padi di Sabah dan Sarawak akan dipergiat bagi meningkatkan bekalan beras sekaligus menjamin sekuriti makanan negara. Selain Kedah, bekalan beras dalam negara banyak bergantung daripada Perak, Kelantan, Terengganu, Perlis dan seberang perai Pulau Pinang. Bagaimanapun, musim banjir pada Disember dan Januari menjejaskan hasil padi seterusnya mengganggu penghasilan bekalan beras negara. Kita mesti membina sekuriti makanan kita terutama beras di Sabah dan Sarawak. Oleh itu kita kena bincang secara serius supaya Sabah dan Sarawak ini akan dipertingkatkan perluasan penanaman padi dan kita memohon sama ada bajet ini kalau tak sempat apa-apa peruntukan pada masa akan datang untuk membuat sistem pairan yang lebih baik supaya Sabah dan Sarawak dapat mempertingkatkan pengeluaran padi pada masa yang akan datang. Di bawah rancangan Malaysia ke-12, 36.5 juta ringgit diperuntuk bagi pelaksanaan pelbagai program pembangunan dalam sektor pertanian, penternak serta pesawah yang telah memanfaatkan lebih 21,345 warga Sarawak. Sebuah kilang beras di Kedah disita kerana disyaki menyorok 180 tan beras putih tempatan. Setakat ini, pasukan petugas OP BPT telah melakukan pemeriksaan ke atas 8 pemborong dan 6 pengilang beras di Kedah. Di sini saya ingin memberi amaran jelas kepada mana-mana pihak supaya mematuhi undang-undang yang ditetapkan. KPKM dan anggota task force akan bertindak tegas terhadap sesiapa individu atau syarikat yang didapati melanggar peraturan sedia ada. Jangan mengambil kesempatan kerana ini masanya kita berganding bahu untuk menjamin kecukupan bekalan makanan yang berpatutan untuk rakyat, bukannya menekan pengguna atau pesawat demi mengaut keuntungan yang lebih. Buat masa ini, lokasi dan nama syarikat kilang tidak boleh didedahkan supaya tidak mengganggu kes yang masih dalam siasatan. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 dalam kurungan Akta 522 dan Peraturan Kawalan Padi dan Beras Pelesenan Kilang-Kilang Padi 1996 P.U dalam kurungan A626. Berita wilayah kita teruskan dengan laporan cuaca semasa seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia Syazlinda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca pada petang ini. Baik, kita mulakan dengan melihat tinjauan cuaca semasa. Pada petang ini dilihat keadaan hujan berserta ribut petir di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan kawasan di sekitar negeri Perak dan juga di negeri Selangor. Keadaan hujan juga turut meliputi di hampir keseluruhan Kuala Lumpur dan juga di satu dua tempat melibatkan kawasan di sekitar negeri Kelantan, Pahang, negeri Terengganu dan juga Johor. Keadaan hujan di satu dua tempat juga turut dilihat melibatkan kawasan di sekitar negeri Sembilan dan kita jangkakan untuk keadaan hujan ini masih lagi boleh kekal sehingga ke malam nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan di sebelah Malaysia Timur pula. Di sini dapat dilihat keadaan hujan melibatkan kawasan di sekitar Sibu, Sarike, Mukah dan juga sedikit di satu dua tempat melibatkan kawasan di sekitar Miri dan juga Limbang, Sarawak. Keadaan hujan di sekitar Limbang ni juga turut memasuki di bahagian pedalaman negeri Sabah, juga di satu dua tempat melibatkan kawasan di sekitar Sandakan dan juga Tawau. Dan kita jangkakan untuk keadaan hujan ini masih lagi boleh kekal sehingga ke awal malam nanti. Baik, seterusnya kita lihat keadaan cuaca pada malam nanti pula. Di sebelah semenanjung, keadaan hujan pada petang ini masih lagi boleh kekal melibatkan kawasan di sekitar negeri Kelantan dan juga di satu dua tempat melibatkan kawasan pedalaman negeri Kedah, negeri Pahang, negeri Sembilan dan juga sedikit di bahagian Johor Barat. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula menjelang keesokan paginya, keadaan cuaca yang agak baik bagi kedua-dua buah negeri. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Agenda memperkasa TVET dijangka diberi fokus dalam pembentangan Belanjawan 2024 Jumaat ini. TVET dilihat antara kaedah terbaik untuk membantu memperkuat pasaran buruh dan meningkatkan daya saing negara dalam era revolusi industri 4.0. Laporan Majidah Ismail. Bagi menjadikan TVET pilihan utama rakyat Malaysia, penjenamaan TVET perlu dilakukan. Ini termasuk memberikan lebih banyak peruntukan untuk merombak kursus yang ditawarkan. Di Kelantan, Politeknik Kota Baru (PKB) misalnya komited untuk memperkasa bidang TVET. Antara yang dilaksana, program outreach di sekolah, Karnival Pendidikan Kerjaya dan Karnival TVET. Politeknik Kota Baru turut merekodkan kadar kebolehpasaran mencecah 98% sekaligus membuktikan pendidikan TVET menjadi pilihan golongan belia. Feedback daripada syarikat, kita dapati syarikat-syarikat memberikan maklum balas yang baik kepada graduan kita melalui survey yang kita buatlah. Mereka mengatakan bahawa pelajar kita ni adalah orang yang boleh bekerja, kompeten dalam tugas yang diberikan. Dan kita pun memang cuba melahirkan graduan yang selari dengan kehendak industri. Bekas graduan PKB Busra Zulkifli 30 tahun dan Nur Asma Husna Elmi 24 tahun antara contoh usahawan berjaya dalam perniagaan masing-masing selepas menamatkan pengajian. Saya secara langsungnya memang bawalah program ini ke bengkel saya di mana saya berniaga. Dalam masa yang sama saya akan melatih adik-adik yang barulah. Bila adik-adik yang terlibat dengan latihan industri, kita ambil dia dan latih dia seperti mana yang kita dah belajar lah. Seperti mana yang kita dah belajar. Kalau boleh kita nak lihat dia untuk 2-3 tahun akan datang ada perubahan lah. Mungkin lebih maju daripada kita ataupun mungkin di peringkat yang lebih proaktif lah. Pada mulanya saya membuat perniagaan tersebut dengan suami saya melalui online sahaja. Kerana pada masa itu negara kita dilanda dengan fasa dengan wabak COVID. Jadi pada situ saya mengambil inisiatif untuk membuka perniagaan ini kerana saya fikir ramai yang memerlukan servis komputer ni. Bidang pendidikan TVET perlu dilihat sebagai peluang kepada golongan belia mendapat pekerjaan. Apa yang pasti, semakan semula kadar gaji graduan berkemahiran tinggi perlu dibuat setimpal dengan kepakaran yang dimiliki. Kerajaan sentiasa komited dalam memperkasa dan mengarus perdana bidang TVET termasuk penjenamaan semula bidang berkenaan bagi menarik minat pelajar dan ibu bapa. Semoga hasrat kerajaan untuk melahirkan 35% tenaga kerja berkemahiran tinggi menjelang tahun 2030 tercapai. Majidah Ismail, RTM. Fokus negeri di bawah bayu, 7 hotel baru di Sabah bakal beroperasi tidak lama lagi untuk tampung peningkatan berterusan kedatangan pelancong. Laporannya bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan. Baik, Sahih. Hotel baharu di Sabah bakal beroperasi tidak lama lagi dengan menyediakan tambahan 2,053 bilik penginapan bagi menampung peningkatan berterusan kedatangan pelancong ke negeri ini yang boleh mencapai 2.2 juta orang tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur berkata terdapat 685 hotel sedia ada di Sabah terdiri bertaraf 5 bintang, hotel bajet atau rumah tumpangan dengan kapasiti 26,822 bilik. Datuk Haji menyatakan perkembangan itu memberi petanda baik kepada negeri ini dengan statistik menunjukkan Sabah terus menjadi destinasi yang dicari dalam kalangan pelancong. Katanya, Sabah merekodkan 1.4 juta ketibaan antarabangsa dan domestik dari Januari hingga Julai tahun ini dan berharap dapat mencapai sasaran 2.2 juta menjelang akhir tahun ini. Manakala purata kadar penginapan Hotel Sabah bagi 6 bulan lepas ialah 52%. Datuk Haji berucap dalam sambutan ulang tahun ke-40 Shangri-La Tanjung Aru Resort, Kota Kinabalu.
Mengenai sambutan ini, Ketua Menteri menzahirkan penghargaan atas kebijaksanaan pihak pengurusan pusat peranginan berkenaan yang berjaya mengharungi saat sukar semasa pandemik COVID-19 termasuk mengekalkan 568 pekerjanya. Semua pekerja di sini, pegawai di sini, hampir 100% adalah daripada orang tempatan. Ini amat membanggakan kita. 40 tahun mereka beroperasi sebagai hotel resort yang terkenal di Kota Kinabalu. Syabas dan tahniah. Program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET relevan dalam usaha Sabah untuk terus memajukan sektor ekonominya yang bertunjangkan Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Ini kerana ia mampu mempersiapkan graduan dengan tenaga kerja mahir dan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor, Sabah mahu memajukan sektor pembuatan atau perkilangan sejajar dengan usaha kerajaan yang menggariskan pelbagai inisiatif dalam memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dipertingkat. Katanya dengan menyelaraskan program TVET mengikut keperluan industri, ia dapat memastikan graduan mengisi kekosongan jawatan yang ditawarkan malah mewujudkan peluang pekerjaan melalui pemupukan budaya inovasi. Beliau berucap merasmikan Sabah TVET Symposium 2023 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Menurut Datuk Haji Ji, ibu bapa juga perlu sentiasa berfikiran terbuka dan tidak menganggap pendidikan TVET sebagai pilihan ketiga atau keempat. Sebaliknya, perlu menyedari bahawa TVET adalah sangat penting dalam era revolusi industri 4.0. Keharmonian yang terbina dalam hubungan masyarakat pelbagai budaya, bangsa dan agama di negeri ini perlu sentiasa dipertahankan. Ia merupakan kekuatan dan identiti penting Sabah yang mempunyai 35 etnik dan 217 sub-etnik yang berkomunikasi dalam lebih 50 bahasa dan 80 dialek etnik. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor berkata perbezaan kaum dan agama bukan penghalang untuk hidup bersama secara harmoni. Katanya saling menghormati dalam kalangan rakyat adalah antara kunci kejayaan Sabah dalam mengekalkan perpaduan kaum. Beliau menyeru agar ikatan persaudaraan umat Islam di rantau ini terus diperkukuh dan mengamalkan kesederhanaan agar tidak mudah dipengaruhi atau diganggu-gugat oleh unsur-unsur yang ekstrim. Persaudaraan itu penting kerana ia menjadi pengikat kepada usaha keharmonian dan kemakmuran berasaskan prinsip keadilan, rahmah dan kasih sayang. Datuk Haji Ji berucap merasmikan seminar keharmonian serantau di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. 5 inisiatif diumumkan kerajaan negeri untuk memastikan kejayaan Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS dalam persada pendidikan tinggi dan melahirkan belia yang terjamin masa depan. Inisiatif itu termasuk pemberian bantuan bulanan RM500,000 bersamaan RM6 juta pada tahun 2024 dan geran khas RM10 juta untuk kos operasi serta utiliti KTYS. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor memberitahu inisiatif lain ialah peruntukan khas RM3 juta setahun untuk pelaksanaan kursus jangka pendek sesuai dengan keperluan kerajaan negeri, bonus tahunan kepada kaki tangan serta pembinaan sebuah dewan serbaguna di kampus induk KTYS dengan kos RM450,000. Beliau berucap dalam istiadat Convocation KTYS ke-26 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Keuangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun.
Dalam pada itu, Datuk Haji Ji berkata kerajaan negeri juga menyediakan Human Capital Development Blueprint for Sabah 2021-2035 bagi memastikan sukatan pelajaran, ilmu kemahiran dan kepakaran belia serta modal insan sentiasa relevan selain menjadi garis panduan bagi program pembangunan modal insan secara holistik di negeri ini. Beliau yakin dengan bantuan dan peruntukan yang diberikan akan memudahkan graduan mendapatkan pendidikan formal dan kemahiran serta melahirkan tenaga mahir yang boleh menyumbang semula kepada Sabah sekaligus mengurangkan kebergantungan tenaga kerja luar. Perancangan spatial penting dalam mencorakkan pembangunan, kegunaan dan pemeliharaan tanah di negara ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, di Sabah perancangan spatial terkandung dalam rancangan struktur dan diimplementasikan dalam skim perancangan pelan daerah dan pelan tempatan di bawah Ordinan Perancangan Bandar dan Desa. Jelas Datuk Dr. Joachim, kedua-dua dokumen perancangan itu merupakan dokumen statutori perancangan yang menjadi panduan kepada perancangan dan pembangunan guna tanah di peringkat negeri dan daerah. Datuk Dr. Joachim berucap dalam majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU antara Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah Negeri Sabah serta WWF Malaysia di Kota Kinabalu. MOU melibatkan kerjasama penyediaan pelan daerah untuk 6 daerah di Sabah iaitu Kelabakan, Tawau, Lahadatu, Kunak, Beluran dan Kinabatangan. Selain mengemaskini pelan struktur negeri Sabah 2033 dan Ordinan Perancangan Bandar dan Desa, MOU juga bagi memastikan agar perancangan dan pembangunan tanah di negeri ini dibuat secara bersepadu, komprehensif dan holistik. Lebih 15 acara sukan termasuk sukan rakyat akan dipertandingkan dalam Karnival Sukan Kukusan KSK 2023 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Tawau selama 3 hari bermula Jumaat ini. Antaranya pertandingan sepak takraw, bola jaring, badminton, rugby dan gusti lengan. Adun Kukusan Rina Jainal memberitahu KSK 2023 diadakan sempena menyambut Bulan Sukan Negara selain menyahut saranan Kementerian Belia dan Sukan yang menyasarkan negara sebagai sebuah negara sukan menjelang 2025. Dalam masa sama, ia juga mendekati dan menyantuni golongan belia menerusi kejohanan sukan. Katanya, KSK 2023 telah menerima penyertaan dalam kalangan belia dari 34 kampung dalam kawasan Dun Kukusan selain penyertaan luar dari daerah Kelabakan. Lebih daripada 15 sukan termasuk sukan-sukan rakyat dapat diterima baik oleh semua masyarakat Tawau dan Kelabakan dalam kita menyemarakkan semangat kesatuan sesama kita. Ya, jadi dengan sukan juga dapat merapatkan perbezaan jurang politik, jurang agama, jurang kaum dan bangsa. Di sukan juga kita percaya dapat menyatukan semua. Ya, dia berdiri di atas minat yang sama. Sempena karnival ini turut diadakan beberapa program kerohanian seperti ceramah, agama dan aktiviti pameran dan jualan. Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Sahi. Silakan. Baik Rita, terima kasih. Festival Shopee Live menagi hadiah hebat setiap hari. 10 Festival Shopee Live pengantaran percuma. Jangan lepaskan 10 Festival Shopee Live. Beli sekarang. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, Sarawak memerlukan lebih ramai pereka bentuk chip. Perincian lanjut, kita langsung saja bersama Buma Win. Silakan Buma. Baik Sahi, terima kasih. Sarawak memerlukan lebih ramai pereka bentuk chip bagi menyokong industri semikonduktor. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata dengan revolusi teknologi tenaga bersih, penghasilan chip bagi kenderaan dan mesin memerlukan lebih ramai jurutera.
Now we are short of designer because we have set up a company SMD that is semiconductor designer. When you design the chip, and this chip is used by our chip company here, and then we need a lot of engineers. We have recruited 20, and they are coming from overseas around here. We need another 30. Oleh itu, beliau berharap lebih ramai anak Sarawak untuk kembali berkhidmat di negeri ini. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian pada malam gala Anugerah Kecemerlangan Industri Premier Sarawak PSIEA 2023 di Kuching. Anugerah yang sebelum ini dikenali sebagai Anugerah Kecemerlangan Industri Ketua Menteri PSIEA merupakan anugerah penghargaan korporat tertinggi di Sarawak dan telah diperkenalkan pada 2017. Tahun ini, anugerah ini dihos dan dianjurkan oleh Persekutuan Perniagaan Sarawak dengan kerjasama Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC dan disokong oleh Kerajaan Sarawak. Sebanyak 31 syarikat dari pelbagai industri yang meraih keuntungan dari 3 hingga 20 juta ringgit diraihkan dalam anugerah tersebut. Usaha Majlis Seni Sarawak MSS mengetengahkan seni muzik melalui Simfoni Orkestra Negeri Sarawak SANS dengan gabungan unsur-unsur muzik antarabangsa dan muzik tempatan bukan sahaja dapat membuka pemikiran masyarakat tempatan, bahkan dapat memperkayakan lagi khazanah seni muzik Sarawak. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu berbekal pengalaman dan gabungan barisan pemuzik berbakat, SANS mampu melangkah lebih jauh di dalam industri muzik tanah air dan antarabangsa. Beliau memberitahu demikian dalam ucapannya semasa menghadiri konsert sempena ulang tahun ke-35 SANS di Kuching malam tadi. Tambah beliau sebagai komuniti yang menggemari seni, bukan hanya pencapaian dan kejayaan yang diraih, tetapi juga melihat kepada masa hadapan yang lebih gemilang. SANS bermula pada 1988, cetusan idea yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Abdul Talib Mahmud yang mahu melihat Sarawak memiliki sebuah orkestra bersaiz penuh yang menampilkan satu formasi yang segar dan harmoni terdiri daripada bakat tempatan. Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC yang akan dibina kelak perlu mengkaji semua sampel dan mengumpul data penyakit zoonosis yang berasal dari hutan. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai, penyakit yang ada pada haiwan seperti monyet dan haiwan-haiwan liar lain boleh menjangkiti manusia jika persekitaran atau haiwan itu sendiri diganggu. Ujarnya, virus daripada haiwan yang mencari hos baharu yang akhirnya terjangkit ke manusia, inilah yang membawa kepada wujudnya situasi pandemik. Justru itu, beliau berharap SIDC yang akan dibina itu kelak akan dapat mengumpulkan data mengenai penyakit agar dapat disepadankan dengan kemunculan virus baharu. We keep this virus not in the form of living, but when there is a pandemic, we can always match. And we can be the first one to identify what type of virus, where does it come from, with all the history of database that we've collected all these years. Apa yang lebih penting, katanya, kita boleh bersedia untuk semua jenis virus ini dan menghubungkan data yang ada dengan pusat penyelidikan yang lebih besar di seluruh dunia untuk proses menyediakan vaksin untuk virus tersebut. Datuk Dr. Anwar Rapai memberitahu demikian di Sibu ketika merasmikan program Lee Tour di Restoration Greening Sarawak Campaign 2.0 peringkat wilayah Sibu. Beliau juga mencadangkan agar SIDC kelak mengadakan kerjasama dengan Jabatan Hutan Sarawak dalam usaha pengumpulan data. Katanya data yang diperlukan bukan sahaja dari segi jenis virus tetapi juga jenis-jenis tumbuhan seperti kulat yang mempunyai potensi untuk digunakan sebagai ubat-ubatan. Baik, Kerajaan Negeri Johor mengagumi persediaan Sarawak menjadi tuan rumah Tamasya Sukan Malaysia Sukma 2024 yang akan diadakan pada Ogos tahun hadapan. Exco Belia Sukan Pembangunan Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia Negeri Johor, Muhammad Hairi Mat Shah berkata, dengan fasiliti yang terdapat di negeri ini juga, Sarawak mampu beraksi cemerlang di gelanggang sendiri pada Tamasya itu kelak.
Menurut Muhammad Hairi, satu pertemuan turut diadakan dengan Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak hari ini bagi berbincang dan bertukar pengalaman mengenai penganjuran sukan tersebut. Bagi hubungan kami antara Johor dan Sarawak ini untuk lebih erat dengan silaturahim, apatah lagi kami cukup bangga dengan apa yang ada dengan fasiliti-fasiliti yang di Sarawak ini untuk kami bersama-sama berkongsi pengalaman dan pendapat untuk boleh pasaran juga atlet-atlet dan fasiliti di Johor dan Sarawak. Muhammad Hairi berkata demikian kepada pemberita selepas program bicara aspirasi belia Johor at Sarawak di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Kota Samarahan. Terdahulu pada program tersebut, beliau menzahirkan penghargaan kepada pihak UNIMAS yang menerima kunjungan delegasi dari Johor untuk menyantuni anak-anak Johor yang menuntut di kampus berkenaan. Katanya, beliau amat teruja melihat jumlah anak kelahiran Johor yang melanjutkan pelajaran ke UNIMAS dan mengambil pelbagai bidang pengajian yang mempunyai kebolehpasaran yang tinggi bukan hanya di Johor sendiri, malah di seluruh negara. Pada program tersebut juga, beliau mengumumkan peruntukan pentadbiran kepada Persatuan Anak Johor di Sarawak berjumlah RM5,000 bagi melaksanakan program yang boleh mengeratkan hubungan sesama anak Johor. Program bicara aspirasi belia Johor at Sarawak itu dihadiri kira-kira 200 anak jati Johor yang berpeluang berinteraksi dengan pemimpin di negeri tersebut. Setakat ini, seramai 548 anak Johor berjaya melanjutkan pelajaran di UNIMAS. Seorang lelaki merupakan ejen hartanah di daerah Pedawan kerugian RM400,000 setelah terpedaya oleh sindiket tawaran kerja sambilan secara dalam talian pada 9 Oktober lalu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, mangsa berusia awal 30-an itu melayari laman web sebuah syarikat yang dikenali Aktif E-Commerce CMS sebelum nombor telefon mangsa dimasukkan dalam grup Telegram dan ditawarkan kerja sambilan yang memberikan keuntungan lumayan. Jelasnya, mangsa diberikan satu pautan untuk membolehkan mangsa mendaftarkan akaun baharu untuk melakukan pembayaran stok barangan yang dipesan oleh pelanggan. Mangsa kemudiannya diminta untuk melakukan pembayaran tersebut terlebih dahulu dan dijanjikan keuntungan dengan melakukan 45 transaksi pemindahan wang ke 12 akaun bank berlainan berjumlah RM400,000 pada penghujung Ogos hingga September lalu. Mangsa menyedari dirinya ditipu apabila hanya menerima bayaran keuntungan berjumlah RM15,985 pada 2 minggu pertama sahaja serta menyedari jumlah pembayaran stok barangan semakin meningkat tanpa sebarang keuntungan. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Datuk Muhammad Azman mendedahkan perkara tersebut dalam kenyataan medianya berhubung kes penipuan tawaran kerja sambilan secara dalam talian di Kuching hari ini. Beliau menasihatkan agar orang ramai menyemak latar belakang syarikat yang menawarkan kerja sambilan dalam talian terlebih dahulu untuk mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kembali bersama Sahi untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Buma, terima kasih. Jangan lepaskan 10-10 Festival Shopee Live. Beli sekarang. Elan pendakwa kontrak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri JAIN dan Majlis Agama Islam Negeri MAIN disyor untuk dinaikkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata allowance yang turut diberikan kepada penggerak masyarakat orang asli, mubalik serta guru agama itu wajar dipertingkat selaras kadar gaji minimum. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata syor itu munasabah selepas mengambil kira pelbagai aspek yang perlu dihadapi, terutama dalam kalangan mualaf di pedalaman. Rakan-rakan strategik, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan. Secara relatifnya masih rendah. Apa yang saya sarankan tadi supaya allowance untuk mereka itu ditambah kerana kerja-kerja dakwah ini
menyantuni banyak permasalahan terutamanya di kalangan saudara-saudara baharu di kawasan pendalaman. Beliau ditemui selepas konvensyen Mu'alaf Madani Peringkat Kebangsaan 2023 di Institut Latihan Islam Malaysia ILIM Bangi. Insiden pencemaran bau di loji rawatan air LRA Sungai Selangor menyebabkan gangguan bekalan air dan tekanan air rendah di sebahagian kawasan di Kelang, Shah Alam, Petaling, Gombak, Kuala Lumpur, Hulu Selangor dan Kuala Selangor. Air Selangor dalam satu kenyataan berkata sehingga pukul 4 pagi tadi, keempat-empat LRA iaitu SSP1, SSP2, SSP3 dan LRA Rantau Panjang sudah mula beroperasi. Selain itu, senarai kawasan juga sedang dikemas kini dan akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Bantuan alternatif melalui lori tangki turut digerakkan kepada para pengguna dengan keutamaan diberikan kepada premis-premis kritikal. Pengguna boleh mendapatkan maklumat berhubung gangguan bekalan air tidak berjadual menerusi saluran komunikasi rasmi Air Selangor seperti aplikasi Air Selangor, Facebook, Instagram dan X. Busuk dan menyebabkan ribuan ikan mati. Begitulah keadaan di kolam tadahan di Taman Industri Alam Jaya, Puncak Alam, Kuala Selangor. Ia dipercayai berpunca daripada sisa sebuah kilang yang terletak kira-kira 1 kilometer dari kawasan kolam tadahan berkenaan. Memang betul lah menyebabkan pencemaran kolam tadahan dan banyak ikan-ikan yang di sana mati ya. So hari ini kita telah bertemu dengan pihak pengurusan kilang dan kita dapati dia menjalankan memproses dan melupuskan sisa frozen yang telah tamat tempoh dan sebahagian dia yang elok dia simpanlah dan sebahagian dia tak tahu nak lupus kat mana. So dia proses dia di blender, lepas tu dia lupuskan di Parit Awam dan Parit Awam tu masuk ke kolam tadahan Taman Islam Jaya dengan jarak 1 km lah. So hari ini kita bersama agensi luar, hari ini saya mengeluarkan, Pihak Majlis telah mengeluarkan satu kompaun dan 2 notis. Notis itu notis penutupan dan juga notis mengelakkan daripada pengeluaran effluent lah di Parit Awam. Semalam kita kompaun juga, mana kita keluarkan semalam kita keluarkan kompaun juga dan juga notis. So hari ini jumlah notis 4 notis dan juga 2 kompaun lah. Kilang yang beroperasi tanpa lesen sejak 2 bulan lalu itu juga masih menjalankan aktiviti pelepasan sisa effluent meskipun tindakan penguatkuasaan dijalankan semalam. 1.86 juta ringgit diperuntuk Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib bagi menyantuni dan membantu golongan mu'alaf. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Dr. Naim Mokhtar berkata, bantuan meningkat setiap tahun kerana peningkatan jumlah mu'alaf. Sejumlah 1.86 juta telah diagihkan daripada oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan jumlah ini tak termasuklah yang ada Jawi bagi, contohnya dah diperuntukkan kepada Darul Hidayah untuk tujuan mereka ni beroperasi. Dan of course Perkim dan sebagainya. So maknanya kan kita tahu kan golongan mu'alaf ni adalah salah satu daripada golongan yang layak untuk menerima zakat tadi. So jadi of course lah bila Mawib keluarkan agihan daripada jumlah yang dikutip oleh Mawib, dia mestilah berasas kepada jumlah mu'alaf tadi. Kalau kata berlaku pertambahan ataupun golongan mu'alaf ini, so jumlah tu akan bertambah lah. Beliau berkata demikian selepas menghadiri konvensyen Mu'alaf Peringkat Kebangsaan tahun 2023 yang dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri di Institut Latihan Islam Malaysia ILIM Bangi. Perkembangan kejohanan Pesta Bola Merdeka 2023. Pasukan Palestin sah menarik diri daripada mengambil bahagian berikutan situasi tegang di negara berkenaan ketika ini. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato' S. Siva Sundaram berkata pihaknya menerima pengesahan daripada Persatuan Bola Sepak Palestin kira-kira 2 pagi tadi. Walaupun Palestin tidak dapat beraksi di edisi ke-42 kejohanan itu, format pertandingan tetap dikekalkan. Menurut Siva Sundaram, kesetukan masa dan perancangan yang telah dibuat oleh pasukan lain menyukarkan FAM untuk mencari pengganti. Sehubungan itu, Malaysia tetap akan bertemu India Jumaat ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Manakala Tajikistan yang menggantikan Lubnan mendapat bye dan akan terus layak ke final 17 Oktober.
Berdasarkan jadual asal, Palestin dijadual bertemu Tajikistan Jumaat ini pada pukul 4.30 petang. Mengimbas semula transformasi seorang anak kecil yang minat bermain bola sepak sehingga menjadi ikon perpaduan kepada rakyat Malaysia. Bekas pemain kebangsaan Safi Salih bakal muncul dengan dokumentari bertajuk 10. Penghasilan dokumentari ini bertujuan memberi inspirasi kepada generasi muda. Saya harapkan benda ni dapat menjadi inspirasi lah kepada pemain-pemain lain, terutamanya pemain-pemain jenis ini muda. Up and down, susah senang. So bukan senang jadi senang. Dan di luar sana sebenarnya banyak benda yang boleh kita lakukan lah. Biarpun masih ramai beranggapan kerjaya sebagai atlet tidak memberi jaminan terutama apabila bersara. Safi berpandangan sebaliknya. Ya, mereka kena sentiasa berfikiran terbuka lah. Benda ni sentiasa ada benda. Jangan kita nak terlalu down dengan apa yang kita nak bersara ke apa. Tapi semua tu ada, insyaAllah kalau kita berfikir dan kita berusaha, something will happen lah. Nama Safi mula melonjak naik pada tahun 2010 ketika membantu Harimau Melaya muncul juara Piala AFF di Jakarta buat pertama kali. Dia turut dinobatkan sebagai penjaring terbanyak pada edisi itu selepas meledak 5 gol. Isu perumahan generasi kedua Felda dan skim tanah rakyat generasi Felda jadi fokus wakil rakyat baru di Pelangai. Perinciannya bersama Atira Haswah di Kuantan. Silakan Atira. Terima kasih Sahi. Pembangunan dan jaringan telekomunikasi di Dewan Undangan Negeri Don Pelangai mampu mewujudkan peluang pekerjaan di samping menjana pendapatan tambahan kepada belia di kawasan tersebut. Belia Muhammad Syahiran Abdul Rahim berusia 25 tahun mengharapkan jaringan telekomunikasi dapat diperluaskan di kawasan Don Pelangai agar golongan muda dapat menjana pendapatan tambahan melalui media sosial. Dari segi internet tu boleh menjana pendapatan belia-belia kat sini. Macam internet lah kan, belia kan selalu media sosial kan, TikTok ke, Instagram ke, Facebook. Biar pembangunan di sini nanti boleh menjana pendapatan di belia-belia kat sini lah. Contoh pasar raya ke apa kan. So belia bolehlah kerja di situ kan. Peluang pekerjaan tu banyak lah. Abdul Aziz Abdullah 77 tahun berkata, peluang pekerjaan perlu diwujudkan di kawasan tersebut bagi mengelakkan anak muda keluar bekerja di tempat lain. Pembinaan rumah generasi kedua di kawasan Felda juga perlu ditambah. Anak-anak muda kita buat kalau bengkel-bengkel patut yang ada sini, tak ada. Anak-anak kita semua keluar je pergi jalan luar, pergi kerja luar. Itulah buatkan satu bengkel ke apa ke yang patut kasihlah anak-anak muda. Dan rumah yang generasi kedua, itu yang pertama tu. Generasi kedua tak ada tu. Waktu duduk rumah guru tu, rumah lama tu, sewa. Sungguh tak mahal tapi rumah tu dah huzur sangat. Dah huzur sangat. Itu yang saya sedih tengok. Kalau boleh itulah yang kedua tu buat ke tempat dia. Siaplah anak-anak muda dah kerja ke rumah tak ada, kerja pun lebih kurang aja. Penduduk juga berharap selain menambah baik infrastruktur di kawasan tersebut, wakil rakyat juga perlu sentiasa prihatin dan peka terhadap keperluan mereka. Harapan suruh ni buat kemajuan kat sinilah. Ambil tahu tentang rakyat, tentang peneroka ni, kewangan kan. Macam itulah. Sementara itu, Wakil Rakyat Baharu Don Pelangai, Dato' Amiza Abu Adam meletakkan isu perumahan generasi kedua Felda sebagai salah satu aspek penting yang perlu ditekankan selepas ini. Skim Tanah Rakyat STR Generasi Baru Felda perlu diwujudkan di kawasan Pelangai bagi memberikan peluang kepada mereka yang masih menetap di tanah rancangan itu untuk memiliki kediaman sendiri termasuk kemudahan infrastruktur mencukupi. Menurut Dato' Amizar, beliau terpanggil untuk meneruskan inisiatif itu yang pernah disuarakan Allahyarham Datuk Seri Johari Harun.
Ialah lot tanah generasi Felda, itu yang kita gambarkan supaya semua anak Felda dan tidak perlu lagi lah keluar daripada Felda. Sekurang-kurangnya mereka mendapat satu keluarga satu rumah. Maksudnya bukan keluarga anak-anak, maksudnya keluarga Felda. Maksudnya ibu ayah ada satu rumah dan kita ada nak duplicate. Kalau boleh cukup tanahnya kita nak duplicate satu rumah. So ini adalah salah satu perjuangan dia orang punya permintaan kebanyakannya lot tanah generasi. September lalu, kerajaan negeri setuju mengisytiharkan 18 kawasan dalam wilayah Felda di negeri ini sebagai skim tanah rakyat. 10 daripadanya dalam wilayah Mempaga di Bentong, manakala masing-masing 4 di wilayah Jengka dan wilayah Kuantan. Daerah Bentong tidak hanya terkenal dengan lokasi percutian menarik tetapi juga sebagai lokasi agro pelancongan. Terletak 13 km dari susu keluar leburai Karak Kuala Lumpur, sebuah ladang durian seluas 88 ekar menjadi daya tarikan baharu. Mendapat ilham mencuburi bidang agro pelancongan daripada rakan-rakan menjadi titik tolak kepada Lam Kon Long memulakannya pada 2017. Melihat kepada potensi itu, beliau mengambil keputusan menanam 2,500 batang pokok durian pelbagai spesies. Turut disediakan penginapan di dalam kebun durian dengan harga berpatutan. Lepas tu pasal saya ada ni kawan banyak dia datang sini, dia orang suggest ni suggest tu. Lepas tu daripada sana tu saya dapat ilham. Bukalah Karak Orchard Resort dari tahun 2017. Daripada 28 sampai ke 80 bilik. Dari sanalah ilham tu. Hasil buah yang berkualiti juga turut dieksport ke negara jiran seperti Thailand, Singapura dan China. Secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat serta meningkatkan sektor ekonomi berasaskan pertanian di kawasan itu. Total pekerja sini 52 pekerja. Kebanyakannya adalah pekerja tempatan daripada penduduk tempatan macam orang asli, daripada ni estate sini, lepas tu dari Karak, dari Telemong, seluruh lah. Sini kebanyakannya pekerja tempatan sini. Bolehlah menambah pendapatan penduduk tempatan. Jadi ekonomi pun akan naik lah. Harap-harap ekoturism ni akan membawa kemajuan kepada Karak Orchard Resort dengan negeri Pahang, dengan negeri Malaysia sekali. Tambahnya, sejak dibuka 7 tahun lalu, beliau telah menerima hampir 120,000 pengunjung dari dalam dan luar negara. Sekian paparan dari Pahang, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Atira. 42,149 notis dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu kepada pemandu membabitkan kesalahan cermin gelap sejak 2019. Jumlah itu turut melibatkan 7,444 notis antara Januari sehingga Ogos lalu. Pengarah JPJ Terengganu Zulkarnain Yassin berkata mana-mana pemandu yang melakukan kesalahan itu boleh didenda tidak melebihi RM2,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan bagi kesalahan pertama. Bagi kesalahan berikutnya, denda RM4,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya. Dan jika kompaun tidak dijelaskan dalam tempoh 3 bulan, kes boleh dibawa ke mahkamah. Okey, kalau katalah tuan-tuan ingin memasang cermin gelap, saya cadangkan cukup supaya hadir ke JPJ untuk dapatkan nasihat. Lebih mudah, lebih ni. Supaya kena ingat bahawa bila tuan-tuan ingin memasang cinta, kena ingat bahawa cermin kosong dah pun 10%. Dia punya kadar tulusan cahaya itu dah ada 10% yang cahaya tak boleh masuk. So kalau kita pasang 50 dah tinggal 40. Nampak dia punya lari tu. Dia bukan kalau kita kena cek dengan mesin kita, dia tak akan keluar 100%, tak ada. Dia akan keluar kurang. Mungkin 90% atau 95%. Itu isu dia. Mungkin yang public tak tahu. Beliau ditemui pemberita selepas Majlis Lelongan Awam CD2 2023 dan peraturan penggunaan cermin gelap di Kuala Terengganu. Susulan kes 3 beradik lelaki ditahan selepas disyaki mencederakan ibu kandungnya seperti dalam video yang tular di laman sosial beberapa hari lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Ahmad Zafir Muhammad Yusof kata pihaknya masih menunggu keputusan Pejabat Timbalan Pendakwa Raya sebelum melakukan pendakwaan. Jelasnya, ketiga-tiga mereka telah dibebaskan semalam dengan jaminan polis setelah direman selama 4 hari.
Kes disiasat mengikut Seksyen 323 dan 427 Kanun Keseksaan. Tangkapan telah dibuat pada minggu lepas seramai 3 orang dan semalam telah dibebaskan dengan jamin polis. Kertas siasatan dirujuk ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya pada hari ini. Semua statement telah diambil dan telah dirakam dan kita masih menunggu laporan perubatan daripada hospital. Sambil itu yang tangkapan itu pun telah diriman selama 4 hari dan telah dibagi jamin polis malam. Terdahulu itulah video derhaka ibu yang dimuat naik seorang pemilik akaun laman sosial Facebook berkaitan seorang lelaki yang melakukan kekerasan terhadap ibunya. Sejumlah 15,639 notis dikeluarkan oleh JPJ Negeri Sembilan terhadap kenderaan komersial sejak Januari hingga September tahun ini. Daripada jumlah itu, notis kesalahan membabitkan pelesenan pemandu adalah paling tinggi iaitu 4,711. Menurut pengarah JPJ Negeri Sembilan, Muhammad Hanif Yusabra Yusof, syarikat pengangkutan yang mengambil pemandu tidak berlesen atau lesen tamat tempoh juga akan dikenakan tindakan di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat APAD 2010. Sekiranya didapati bahawa mereka ini melakukan kesalahan dengan bayak dan penauditan telah dilaksanakan, mereka juga menghadapi risiko untuk digantung digantung lesen perkhidmatan mereka di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat. Beliau berkata demikian pada sidang media penguatkuasaan khas kenderaan komersial perdagangan di stesen penguatkuasa Pedas Rembau. Sebanyak 32 buah rumah rosak selepas dibadai ribut di daerah Batu Pahat, Johor semalam. Ia melibatkan 66 penduduk di 7 lokasi berlainan di dalam daerah berkenaan. Kejadian ribut pada awalnya melanda 3 buah rumah mengakibatkan kerosakan bumbung dan siling utama di Taman Pasifik Selatan, Batu Pahat pada pukul 1.10 tengah hari. 29 rumah lagi mengalami kerosakan bumbung serta dinding melibatkan 6 kawasan di sekitar Batu Pahat pada pukul 3.45 petang. Menurut maklumat daripada Angkatan Pertahanan Awam APM Johor, pemantauan ribut giat dijalankan pihaknya dan kit makanan diberikan kepada penduduk terjejas. Sehingga kini tiada pusat pemindahan sementara dibuka. Empat pemuda dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Baling atas pertuduhan membunuh seorang lelaki warga Emas 1 Oktober lalu. K. Tamir Selvem 25 tahun, C. Vikaran 33 tahun, Sarim Omar 33 tahun dan S. Suresh Kumar 21 tahun dituduh mencapai niat bersama melakukan bunuh ke atas S. Kanan 71 tahun. Kejadian berlaku di nombor 170 Lorong Bidara 4, Taman Desa Bidara, Kuala Ketil, Kedah. Sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati atau penjara bagi tempoh tidak kurang 30 tahun tetapi tidak lebih 40 tahun. Jika tidak dihukum gantung, perlu dikenakan juga hukuman sebatan tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 14 Disember depan. RM74,600 liter minyak diesel bersubsidi bernilai RM162,628 dirampas di Sungai Petani, Kedah semalam. Turut ditahan 10 lelaki warga tempatan dan 3 lelaki warga Myanmar. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Zaidi Cik Hassan berkata serbuan dijalankan di sebuah premis di kawasan perindustrian MIEL Bukit Makmur Sungai Lalang, 2 buah stesen minyak dan Taman Perumahan Laguna Merbuk. Modus operandi sindiket ini, mereka telah menggunakan kenderaan motor lori yang keberkatan dalam 1 tan yang telah diubah suai di dalamnya, pergi ke stesen-stesen minyak dan membeli minyak diesel di kawasan tersebut. Apabila telah selesai, dia akan bawa balik ke gudang tempat yang kita buat rampasan tu dan dia akan simpan di dalam tangki.
4,500 peluang pekerjaan ditawarkan sempena Karnival Politeknik dan My Future Jobs yang berlangsung di Politeknik Seberang Perai hari ini. Peluang terbuka kepada semua lapisan masyarakat termasuk bagi mereka yang sedang bekerja atau ingin mencuba bidang lain. Saya punya harapan untuk Karnival Kejayaan ini ialah mungkin selepas saya datang sini saya akan dapat kerja yang saya nak. Bagi saya lah, kalau untuk yang dah bekerja macam saya, kalau kata dah bekerja ataupun nak melompat cari peluang baru, boleh main kat sini. Kita adakan aktiviti berkaitan dengan temuduga terbuka untuk mengisi ada 4,500 kosongan jawatan. Yang saya difahamkan hari ini ada 44 majikan syarikat yang membuka kaunter untuk mana-mana lepasan sijil dan diploma serta ijazah datang untuk mengisi kekosongan ini untuk ditemuduga. Tahun lepas, 96.2 graduan Politeknik dan 96.8 graduan College Community berjaya memperoleh pekerjaan. Berita wilayah berakhir di sini. Saya Sahih Samsudin, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.